Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arif Syafiq bin Tazali dan rakan-rakan saya Afiq. Yang pertama Afiq Amirul Afiq, Zaid Zahim dan Muhammad Zulfadli. Kami berempat ingin menerangkan tentang faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain dan nombor matrik saya adalah 17 DUP 21 F1029. Okey, so kami akan membentangkan berkenaan faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan. Okey, apa itu geofizikal? Okey, geofizikal merupakan salah satu aspek utama geografi yang membincangkan tentang keadaan fizikal bumi. Selain itu, sesuatu etnik perbezaan budaya yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi yang tertentu. Okey, slide yang seterusnya berkenaan pendahuluan faktor persekitaran geofizikal, iaitu sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era pra-kolonial telah wujud putaran migrasi wilayah alam Melayu yang telah menemukan 4 peradaban. Okey, slide seterusnya menunjukkan 4 peradaban sebelum kedatangan Eropah ke Asia, iaitu India, China, Timur Tengah dan alam Melayu. Setiap peradaban mempunyai peratus tersendiri, iaitu India 20%, Timur Tengah 10%, China 20% dan yang paling banyak adalah alam Melayu, iaitu 50%. Okey, itu saja penerangan daripada saya. Kita akan sambung ke slide seterusnya yang dibentang oleh Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Afiq bin Muhammad Yazid daripada kelas GP 1A yang bernombor matrik 17 GP 21F 1032. Jadi hari ini saya ingin membentangkan atau memberikan sedikit informasi tentang etika di tanah Melayu. Jadi macam mana korang tengok dekat slide, ada 3 isi. So yang pertama adalah tentang sistem etika dan peradaban. Pada zaman dulu, setiap peradaban mempunyai sistem dan etikanya tersendiri. Seperti dahulu, sistem dan etika adalah melalui Selat Melaka. Seperti yang mana korang tahu, Selat Melaka adalah selat yang terkenal pada zaman dahulu untuk sistem perdagangan atau sistem berniaga. Itulah fungsi Selat Melaka pada zaman dahulu. Jadi, sistem dan etika adalah melalui Selat Melaka. Yang kedua adalah tentang istilah peradaban. Jadi, mesti semua orang nak tahu perkataan peradaban. Istilah peradaban ni adalah daripada mana? Jadi, istilah peradaban adalah berasal daripada bahasa Arab atau sinonim dengan perkataan tamadun. Jadi, maksud peradaban adalah tentang hidup bermasyarakat yang bertambah maju lalu mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. So, yang ketiga adalah tentang perkataan peradaban sebelum datangnya Islam. Jadi pada zaman dahulu, sebelum datangnya agama Islam ke tanah Melayu, perkataan peradaban ni, istilah peradaban ni tak ada. Pada zaman dahulu, istilah peradaban digantikan dengan istilah budaya. Jadi, sebelum datangnya agama Islam, peradaban tiada. Yang ditukarkan daripada perkataan budaya. So, kita ke slide seterusnya. Jadi, slide seterusnya saya ingin berkongsikan tentang komponen etika dan peradaban. So, ada 3 isi. Yang pertama adalah tentang persekitaran geofizikal. Jadi, apa maksud persekitaran geofizikal? Persekitaran geofizikal adalah salah satu daripada 2 subbidang utama geografi. Geofizikal adalah cabang sains semula jadi yang berkenaan dengan proses dan corak dalam persekitaran semula jadi seperti atmosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera dan bertentangan dengan persekitaran budaya atau persekitaran terbina. Jadi itulah apa maksud persekitaran geofizikal. Yang kedua adalah masyarakat dan demokrasi. Apa maksud masyarakat dan demografi? Maksud masyarakat dan demografi ialah seperti mana kita tahu pada zaman dulu, masyarakat dulu kurang bergaul antara budaya-budaya lain, kurang bersatu. Jadi terbalik dengan pada zaman sekarang, yang sekarang adalah lebih
mementingkan kemasyarakatan, semangat patriotik yang tinggi dan saling tolong-menolong antara satu sama lain, tak kira kaum ataupun budaya. Yang terakhir adalah falsafah dan pemikiran. Seperti mana yang kita tahu juga, pada zaman dulu pemikiran orang-orang dulu kurang terbuka. Okey, berubah dengan pada zaman sekarang. Pemikiran sekarang masyarakat Malaysia sekarang lebih terbuka dan pemikiran-pemikiran dia lebih berkualiti daripada masyarakat dulu. Jadi itu saja daripada saya, Abdul Rafiq bin Muhammad Aziz. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zaid Zahim Zulkarnain bin Hassan. Nombor matrik saya ialah 17 DUP 21F1033. Jadi, saya akan menerangkan tentang geofizikal di Tanah Melayu. Seperti yang kita tahu, pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu kebanyakannya menetap di sekitar kawasan pedalaman. Terdapat juga kelompok besar yang menetap di kawasan yang berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Corak kehidupan dan juga aktiviti masyarakat Melayu dipengaruhi oleh kawasan pertempatan mereka. Peradaban yang berlaku di zaman ini juga dibina oleh komuniti Melayu menerusi aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jadi yang pertama ialah kedudukan pertempatan yang strategik dan bebas dari bencana alam. Yang kedua ialah ia dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Yang ketiga ialah laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar. Yang keempat ialah terlindungi dari tsunami kerana kedudukannya yang dilindungi Sumut. Yang kelima ialah ia mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras. Dan yang terakhir ialah membantu pelayaran serta terlindungi dari tiupan angin kencang dari lautan luas. Jadi slide yang seterusnya ialah sumber dan produk di Tanah Melayu. Seperti yang kita tahu, ekonomi di Tanah Melayu berasaskan tanah daratan seperti perlombongan dan perladangan telah menyaksikan kebergantungan masyarakat Tanah Melayu pada aktiviti yang bergantung kepada kelautan yang melibatkan negeri-negeri seperti Melaka dan Kedah sehingga membentuk peradaban orang Melayu yang unggul. Jadi yang pertama ialah kedudukan geografinya yang terlindung oleh Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton. Yang kedua ialah pertambahan pertumbuhan plankton menjurus kepada peningkatan hasil laut. Yang ketiga ialah di pesisir Melaka terdapat deretan hutan bakau. Yang keempat ialah semenanjung Tanah Melayu kaya dengan sumber galian terutamanya emas. Dan yang kelima ialah ahli-ahli geografi Yunani menggelarkan semenanjung sebagai The Golden Chersonese atau bumi emas. Dan yang terakhir ialah pedagang-pedagang India menggelarkan semenanjung sebagai Suwarna Bhumi ataupun semenanjung emas. Jadi di slide seterusnya seperti yang korang boleh nampak, ini adalah sumber-sumber yang sering digunakan pada zaman Tanah Melayu. Yang pertama ialah biji besi, dan yang kedua ialah rempah ratus, yang ketiga biji timah dan arang batu. Jadi itu saja penerangan dari saya. Terima kasih. Peraturan dan nilai hidup. Ada tiga bangsa di Malaysia. Yang pertama ialah Melayu, Cina dan India. Dari segi perayaan, kaum Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri ini yang sedia kita tahu ialah kita akan menziarahi rumah ke rumah dan makan makanan tradisional seperti ketupat, rendang dan macam-macam lagi. Manakala tahun baru Cina ialah hari perayaan bagi Cina, seperti mereka memberi ampau kepada saudara mara dan anak-anak saudara mereka. Manakala India pula meraihkan dengan cara mereka tersendiri. Dan dari segi bahasa pula, Melayu ialah menggunakan bahasa tradisional negara Malaysia kita yang kita sayangi ini ialah bahasa Melayu. Manakala Cina menggunakan bahasa Mandarin dan India bahasa Tamil.
Dari segi agama pula, di Malaysia ini terdapat banyak agama, tetapi kita tumpukan kepada 3 kaum ini, iaitu Melayu, Cina dan India. Agama bagi kaum Melayu ialah agama Islam, manakala Cina ialah beragama Buddha dan India beragama Hindu. Dari segi pakaian pula, Melayu dengan pakaian tradisional mereka ialah baju Melayu untuk lelaki dan perempuan berbaju kurung, manakala Cina berpakaian sempo dan cheongsam. India pula dari segi pakaian ialah dhoti dan sari. Sari yang sering ramai digunakan oleh kaum wanita India. Okey, yang terakhir ialah penutup. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan sebagai panduan dalam diri. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah sangat penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan negara yang lebih maju. Yang ketiga, dapat mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga dapat membuka ruang kepada manusia. Yang keempat, pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban. Masing-masing pula boleh memupuk rasa persefahaman antara kaum. Dan yang terakhir ialah etika dan peradaban sangat penting untuk sesebuah negara agar masyarakat dapat menghormati kaum dan adat istiadat orang lain. Terima kasih. Jumpa lagi.